Dalam kitab Kimia As-Sa'adah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dinyatakan hati manusia ni seumpama telaga. Hati manusia seumpama sebuah telaga ataupun sebuah kolam. Dan kolam ini mendapat sumbernya daripada 5 sumber. Apakah kelima-lima sumber itu? Iaitu 5 sungai ataupun 5 tali air. Kelima-lima tali air ini dia mengalir masuk ke dalam telaga tadi. Jadi dikatakan telaga sebagai hati, dan kelima-lima tali air tadi tidak lain ialah deria manusia. Manusia, kita pun tahu ada 5 jenis deria. Deria yang pertama, nama dia sungai melihat, tali air melihat, iaitu yang datang daripada mata. Deria yang kedua, tali air yang bernama dengar, iaitu yang datang melalui telinga. Deria yang ketiga, tali air yang bernama rasa, iaitu melalui lidah, melalui mulut. Tali air yang keempat ialah deria sentuh. Sementara tali air yang kelima ialah deria mencium melalui hidung. Deria sentuh tadi dia berlaku di seluruh badan kita melalui kulit. Tapak tangan, tapak kaki, semua kulit-kulit kita boleh menyentuh, boleh rasa. Jadi ada 5 jenis deria pada manusia. Kelima-lima deria ini seumpama 5 batang tali air yang sentiasa mengalir masuk ke dalam kolam hati. Jadi kalau kita nak tahu apa yang ada di dalam hati ini, apa yang ada di dalam telaga ni tadi, kita tengok air yang mengalir daripada kelima-lima tali air. Sekiranya salah satu daripada 5 tali air tadi mengandungi racun, orang tubuh ikan, jadi racun tadi dia akan masuk ke dalam telaga. Air telaga pun beracun juga. Maksud dia, kalau mata kita melihat benda-benda yang tak sepatutnya ditengok, benda-benda yang Allah tak bagi tengok, kita tengok, maka dia akan mengalir masuk ke dalam hati kita. Kolam hati tadi tu, dia beracun. Begitu juga kalau salah satu daripada tali air tadi dia bersifat keruh, maka kolam ataupun telaga pun jadi keruh juga. Hati kita lah tu. Begitu juga kalau salah satu daripada 5 tali air tadi dia berisi minyak industri, minyak yang kilang lepaskan, sisa buangan toksik, dia akan mengalir masuk ke dalam kolam hati. Cukuplah salah satu daripada sungai-sungai ni kalau rosak, kolam hati kita pun rosak. Jadi dia nak cerita, kita kena jaga kelima-lima sumber air tadi. Air yang masuk ke dalam kolam hati kita, yang membentuk kolam hati kita. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita cakap, dia akan membentuk jiwa kita sebenarnya. Sebab itu kita tengok, kalau orang baik-baik, dia kelakuan dia tertib, cakap pun baik, dan cakap dia pun berlapis dengan cakap agama, bersopan santun, budi pekerti. Sebab apa? Sehari-hari dia dah tengok tu. Dia dah tengok benda-benda baik. Dia duduk baca Quran, dia bergaul dengan orang baik-baik, dan dia dengar pun perkataan yang baik-baik. Sebaliknya pula, kalau orang yang tak berapa baik, cakap dia pun kasar. Macam mana datang cakap kasar? Daripada kehidupan dia sehari-hari. Dia tengok mak bapak dia cakap kasar, dia pun akan jadi kasar. Sebab salah satu deria dia tu, dia dengar orang cakap kasar selalu. Dia pun terpengaruh nak cakap kasar. Dia suka cakap benda mencarut. Sikit-sikit dia suka cakap benda mencarut. Dari mana datang? Sebab dia dengar orang selalu cakap. Jadi salah satu tali air itu dah keruh dah beracun. Walaupun 4 tali air lagi elok, satu dah beracun, dah boleh rosak hati dia. Tu nak cerita. Perbandingan tali air dengan telaga. Kalau tali air dia elok, telaga pun insya-Allah elok. Ada orang cakap suka bertempik. Sebab persekitaran keluarga dia asyik bertempik. Pasal tak puas hati apa sikit, gaduh laki bini. Satu kampung dengar. Asal aku minta je kau marah. Asal aku minta je kau marah. Tengok orang sebelah tu. Gini gelaknya. Sampai cakap dengar. Orang duk dengar. Padahal cakap pelan-pelan ni boleh. Tapi dah kena berhenti. Siapakah yang bersalah? Mak bapak kau yang bersalah.
Sebab semasa aku minang kau dulu, mak bapak kau letak RM5,000. RM5,000. Aku tak ada duit. Hutang seti. Sekarang anak sudah 3 orang. Hutang seti tak habis lagi. Ini cerita piramid ni. Kalau mak bapak aku bersalah, jawab pula si perempuan ni. Kenapa mak bapak kau terima? Oh, dia kalah. Ya? Dia suka bertempik. Jadi, kita nak jaga diri kita, nak jaga kolam hati kita, kita kenalah jaga terlebih dahulu dia punya kelima-lima sungai. Kita pastikan kita makan benda yang elok, yang tak syubhat. Sebab sekarang ni, di pasar raya, daging babi pun dia tulis halal. Daging babi ada cok halal. Itu orang heran tu. Jadi boleh jadi, orang bukan Islam ni, dia tak faham apa maksud halal tu. Dia rasa kalau benda ni dia proses bersih, halal. Dia rasa macam tu. Jadi dia buat daging babi boleh dalam paket, dia cok halal macam tu. Kita daging babi boleh halal. Pelik. Ya? Jadi orang bukan Islam mungkin dia tak faham. Halal ni maksud dia kena sembelih dengan cara Islam, kena baca bismillah oleh orang Islam. Dia tak faham yang tu. Bagi dia kalau bersih tu halal. Okay? Nak jaga hati kita, nak cuci telaga hati kita ni, pastikan kelima-lima deria kita ni aliran dia baik. Baik daripada benda yang kita tengok sehari-hari, benda yang kita dengar sehari-hari, benda yang kita makan sehari-hari, yang kita cium, yang kita pegang, yang kita rasa. Kalau bagi ahli-ahli sufi, dia kaji dalam lagi. Dia kata kalau nak tahu apa yang berada di dasar telaga hati tu, kita kena sekat kelima-lima panca indera ni. 5 sungai kena sekat. Lepas tu air dari dalam kolam tu kena bawa keluar. Maksud dia kena lupakan sekeliling dia. Lupakan sekeliling dia. Dan benda-benda tak baik dalam hati ni dia cuci bawa keluar. Baru boleh nampak apa ada di dalam tu. Mereka ni jenis orang yang nak mengkaji apa yang ada pada roh, apa yang ada pada akal. Tapi kita tak payah sampai ke situ. Jadi kenapa kita ni tak boleh nak mengawal kejernihan 5 tali air? Kenapa kita susah nak kawal mata, telinga, mulut? Kenapa susah nak kawal? Sebab kita ni kena penyakit cinta dunia. Kita dah pun huraikan dulu dah hadis ni. Cinta dunia. Kata Nabi Isa, sebagaimana yang dipetik oleh Imam Ghazali juga, orang yang cinta dunia ibarat orang yang minum air laut. Makin diminum makin dahaga, hingga akhirnya ia binasa. Namun dahaganya tidak juga hilang. Rupanya cinta kepada dunia ni, dia seumpama minum air laut. Kita dah dahaga, air tak ada, air kosong habis. Minum air laut. Bila minum air laut, dia bukan lagi hilang dahaga, lagi bertambah dahaga. Lagi minum, lagi rasa nak minum. Lagi minum, lagi rasa nak minum. Lama-lama kita mati macam tu je. Sebab minum air laut. Jadi dunia ni macam tu lah juga. Dia memang seronok. Dari segi perhiasan-perhiasan, keindahan-keindahan, wang ringgit, kita duk cari. Cari kan. Tak puas-puas. Dapat sikit, nak lebih. Dah dapat lebih tu, nak lebih lagi. Nak lebih lagi. Lama-lama kita mati dalam keadaan macam tu je.